Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, malam ni sekali lagi ya. Mungkin pernah di kalangan kita, tuan-tuan dan puan pernah nampak saya sebelum ni dekat masjid. Saya dah setahun, 2 tahun juga. Dah 2 tahun juga. Jadi pertama-tamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan surau. Terlebih dahulu kepada Al-Hafiz Ustaz Abdullah, Tuan Imam, tuan-tuan ahli jawatankuasa surau. Seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cerita hari ini mengenai bulan Muharram. Apa yang ada dalam bulan Muharram? Pening juga kan? 4 bulan tak pernah bercakap. 4 bulan tak pernah pegang mikrofon. Kan? Start saja PKP dah tak pegang apa-apa dah. Dah tak pegang apa-apa. Duduk dalam rumah je. Duduk dalam rumah. Hari ini bila Ustaz Abdullah panggil, maka datanglah. Kita meraihkan sahabat lagi satu seronok juga sekali dapat duduk bersama dengan jemaah sama duduk dalam rumah je. Jadi bercerita tentang bulan Muharram. Apa yang ada dalam bulan Muharram? Apa yang hebatnya yang ada dalam bulan Muharram sehingga kita sanggup adakan majlis dan kita juga setiap tahun kita meraihkan yang namanya Ma'al Hijrah awal Muharram. Sampai ada tempat-tempat yang cuti namanya Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram ada cutinya. Apakah kelebihan yang ada dalam bulan ini? Bila cerita pasal kelebihan bulan Muharram ini, dalam bulan Muharram ada puasa-puasa yang hebat, iaitu puasa Ashura. Dalam bulan Muharram juga ada puasa Tasu'a. Kita mungkin pernah mendengar tentang pahala ganjaran yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Tapi kita dengar, kita tak pernah. Maksudnya ada dalil menyatakan Nabi puasa pada 9 hari bulan Muharram. Tapi ada satu kisah Nabi mengatakan bahawasanya kalaulah aku sempat pada tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari Tasu'a. Maksudnya 9 Muharram dan juga pada 10 Muharram. Jadi ini dia salah satu daripada kelebihan yang ada dalam bulan Muharram. Dalam bulan Muharram juga disebutkan, kalau kita bawakan dalam kisah-kisah Israiliyat lagi banyak menceritakan bagaimanakah hebatnya bulan Muharram. Lebih lagi pada 10 hari Ashura ini, 10 Muharram yang dinamakan sebagai hari Ashura ini, di sinilah ketika mana Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga, diletakkan di dalam bumi sebab melakukan kesalahan. Kita lihat satu pengajaran, satu kisah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila melakukan saja kesalahan terus dia mendadah tangan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, berterusan dengan kalimah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, dan sekiranya kamu tidak mengampunkan dosa-dosa kami, nescaya kami akan jadi daripada golongan-golongan yang rugi. Berterusan. Dan dikabarkan pada hari Ashura inilah, hari Ashura Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa Nabi Adam. Sebab itu kita pun sama, bila melakukan satu kesalahan, maka kita pun hendaklah bersegera untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu bulan depan.
Jangan duk tunggu keesokan harinya. Jangan duk tunggu hari tua baru nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfirah min rabbikum." Bersegeralah kamu dalam memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa juga kesalahan yang kita lakukan, terus minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya mafhum satu hadis. Ya, yang mana Nabi kata, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu, setiap kebaikan yang kita lakukan mengikuti kepada perkara yang kita lakukan daripada dosa-dosa, dia akan memadamkan dosa-dosa. Maksudnya segala dosa yang kita lakukan kemudian ada kebaikan kita lakukan, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan padamkan. Jadi segeralah kita bila melakukan kesalahan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata aku dah terlanjur melakukan kesalahan maka terus melakukan kesalahan. Sebaliknya menyesal di atas perbuatan yang telah kita lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa besar pada hari atau bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini adalah merupakan bulan yang pertama. Ya? Bulan pertama dalam bulan Islam. Agak-agak kita ni kenapa bulan pertama dipilih? Kena pula tahun hijrah dipilih pula bersempena dengan tahun hijrah. Tahun hijrah kita bulan pertama adalah bulan Muharram. Macam mana boleh adanya bulan atau tahun hijrah? Macam mana boleh jadikan sebagai bulan Muharram ni bulan yang pertama? Bukankah ada bulan yang lain? Bunyi lagi sedap, Rabiul Awal. Oh, kan sedap nama dia. Bukankah ada bulan yang paling hebat? Bulan Ramadan. Di mana di dalamnya terdapat kelebihan-kelebihannya cukup besar. Pahala ganjaran cukup besar. 10 hari yang terakhir merupakan hari yang paling hebat. Kemudian ada pula bulan Zulhijjah. Lagi sedap nama dia, kan? Kalau ada anak bagi nama Muhammad Zulhijjah, kan sedap nama dia, kan? Zulhijjah merupakan nama yang paling sedap. Dan di dalamnya ada kepaduan ibadah haji. Yang mana kita tahu kalau orang mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah ni, pahala cukup besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila umrati kaffara lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Daripada satu umrah kepada satu umrah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa, dan haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan syurga. Itu dia, kan? Hebat bulan ini. Kenapa tak pilihnya? Ini saya mulakan. Ketika mana seorang gubernur yang namanya Abu Musa al-Ash'ari bertemu dengan atau mengutuskan satu surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang merupakan khalifah pada ketika itu. Dia pergi, hantar surat tu, bagi tahu, ya Amirul Mukminin, malu kita. Seluruh negara yang ada dalam dunia ini, kalau mereka ada hantar surat, kan ada dia punya kepala surat, ada tarikh dia, ada tahunnya. Kita satu negara Islam, satu negara yang cukup besar. Kita faham bahawasanya pada pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Islam pada ketika sudah berkembang, negara Islam sudah berkembang, empayar Islam sudah besar, tapi tak ada tarikh tahun Islam. Malu kita. Setiap kali kita hantar surat, tak ada tarikh Islam. Maka Sayyidina Umar panggil para sahabat, adakan perbincangan. Berbincang mereka pada ketika itu. Ada satu cadangan menyatakan, kalau boleh kita ambil tahun Islam ini, tahun Islam ini bersempena dengan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia akan jadi tarikh miladiah, kan? Sedap bunyi tu. Tapi cadangan ini ramai di kalangan umat Islam, ahli syura tidak setuju. Mana boleh setuju? Tak boleh. Kalau kita setuju dengan cadangan ini, maksudnya tak elok. Kita pilih umat tarikh Islam ni, hendaklah kita pilih ketika mana Islam sudah berkembang. Nabi baru dilahirkan pada ketika itu, tak ada lagi Islam. Tak ada namanya Islam, nur Islam tidak ada lagi. Yang hanya ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru dilahirkan, belum mula berdakwah dan sebagainya. Ini cadangan ditolak. Ada pandangan kedua. Kalau begitu kita ambil tarikh di mana Nabi mula berdakwah, di mana Nabi mendapat wahyu yang pertama.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika mana Nabi mendapat wahyu di gua, di bukit Jabal Nur, kan? Ketika itulah kita ambil bermulakan tahun baru Islam. Gitu dia. Kan? Jabal Nur. Mungkin dia akan jadi tahun An-Nuriyah, kan? Cantik juga nama kan, An-Nuriyah. Tapi cadangan ini diramai juga di kalangan sahabat yang membantah. Mana boleh? Pada tahun itu, ketika itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat hidayah. Yang mendapat nur itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum ada satu orang lagi yang mendapat nur hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada lagi cahaya Islam berkembang di serata dunia, masih ada lagi amalan-amalan jahiliyah pada ketika itu. Manusia masih berada dalam keadaan yang gelap. Jadi nak ambil, carilah satu tarikh di mana Islam sudah berkembang, nur Islam sudah berkembang, baru nama tahun Islam. Maka ada satu cadangan. Sahabat bagikan cadangan, kalau boleh kita ambilkan tarikh di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya tahun ini hebat. Sebab ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai sudah memeluk agama Islam. Islam sudah berkembang, Islam sudah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah Subhanahu wa taala redha sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah mempercukupkan, menyempurnakan agama kamu. Allah redha Islam tu sebagai agama kita semua. Bayangkan pada ketika ini tentu hebat. Maka ramai juga sahabat tak terima, kan? Betul juga kan? Kalau diterima oleh sahabat, hari ini jadi tahun apa dia? Tahun wafatiyah, tahun kematian. Kita ulang tahun ma'al kematian. Gitu kan? Hari ini ma'al hijrah kan? Dia jadi ma'al kematian. Hari kematian. Mungkin di kalangan kita tak ada rasa apa-apa, tapi di kalangan para sahabat dengar tentang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Ada di kalangan sahabat-sahabat, contohnya Muaz bin Jabal, berkali-kali pensannya mendengar tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat Yaman pada ketika itu, dengar Nabi wafat pensan, bangun lagi Nabi wafat pensan, Nabi wafat pensan. Kita yang tak pernah jumpa Nabi ni pun tak pernah pensan. Kita yang pergi ngadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada di kalangan kita masih lagi tolak menolak antara satu sama lain. Masih tidak ada sebarang perasaan zuk, orang cakap. Orang Arab kata zuk, satu perasaan yang mendalam masuk ke dalam hati kita. Kan? Mungkin di kalangan itu yang nampak tu rasanya ketika mana tuan-tuan dan perempuan pertama kali melihat Kaabah, mungkin ada satu perasaan. Begitulah dia. Berhadapan dengan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, teringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan sahabat yang jatuh pensan. Mungkin kita pernah dengar satu kisah tentang azan Bilal. Kisah ini ada yang mengatakan di kota Madinah, dan ada yang mengatakan dia berlaku dekat Damsyik. Ini tak kisahlah dia berlaku kat mana pun, khilaf ulama, tapi peristiwa itu waqi', peristiwa itu terjadi. Yang mana apabila azannya Bilal ni setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak mampu nak melaungkan azan. Tak mampu Bilal, Sayyidina Bilal ni nak melaungkan seruan azan, nak laungkan seruan azan tak mampu. Akhirnya minta berhenti. Ya Khalifah Abu Bakar, aku minta berhenti, aku tak mampu. Kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, mana boleh. Aku tak boleh menolak segala ketetapan yang telah dibubuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Bilal, aku tak mampu nak melaungkan azan. Setiap kali aku nak melaungkan azan, aku teringat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu menegur aku, ya Bilal azan. Nabi ingatkan aku, ya Bilal azan. Bagaimana aku nak melaungkan azan? Sebelum aku melaungkan azan, aku akan pandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang macam mana nak melaungkan azan? Nabi dah tak ada.
Nak lalu di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teringat tentang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya berderai, air matanya jatuh. Ini tak berhenti, akhirnya pergi ke Syam. Ada satu riwayat mengatakan apa dia? Ketika mana dia melaungkan azan, ramai para pendengar kepada ketika itu yang jatuh pingsan. Dengar tentang azan Bilal, jatuh pingsan. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan kembali? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kembali, diturunkan kembali, dihidupkan kembali? Sebab setiap kali azannya Bilal, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Bilal azan. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah dengar azan. Kali ini dengarnya seruan azan. Bayangkan apa yang saya nak kabarkan. Maksudnya sampai pingsan kerinduan mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendalam sangat kerinduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita? Maksudnya kalau tahun tersebut dinamakan sebagai tahun wafatiyah, manusia, para sahabat akan ingat sentiasa kepada kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun tu ditolak. Tolak tak boleh lah nak ambil tahun tersebut. Jangan ambil lah tahun wafat Nabi walaupun Islam telah berkembang. Maka cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada riwayat mengatakan datang daripada Sayyidina Ali. Ya, cadangan ni bunyinya, kita ambil saja daripada tahun hijrah. Tahun hijrah ini hebat. Hijrah ni tuan-tuan dan puan, hijrah ni bukan kita nak pindah rumah dan sebagainya. Kan, kita hari ni pindah rumah, aku nak hijrah lah. Kan, aku nak berhijrah. Ramai orang daripada pangkatnya kecil pindah, hijrah. Pemain bola tu hebat kan, hijrah sana sini pun ada, ramai. Makin hijrah makin jadi hebat kan. Tapi hijrah kat sini ialah satu pengorbanan. Tuan-tuan dan puan bayangkan, sahabat yang namanya Abdurrahman bin Aus. Abdurrahman bin Aus hartanya banyak. Hartanya banyak. Banyak hartanya. Ada rumah, ada ladang, ada tanaman dan sebagainya, ada tanah dan sebagainya. Bayangkan harta yang berjuta-juta pada ketika itu. Orang kaya. Sebab tu orang gelarkan dia ni, Abdurrahman ni, kalau dia ambil pasir di tanah lalu dilemparkan ke atas, jatuh jadi emas berlaku. Sebab dia hebat. Dia ni orang hebat. Kalau meniaga jalan berlaku. Dia buat apa semua jadi. Gitu dia. Sebab tu kata pasir dicampak pun jadi emas. Di kota Madinah, di kota Mekah ni dia merupakan orang yang kaya, hartanya cukup banyak. Ditinggalkan segala-galanya semata-mata menurut kepada seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berhijrah. Nak suruh hijrah tu, pergi belaka. Tinggalkan belaka. Ramai di kalangan para sahabat begitulah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan ahli keluarga mereka. Mungkin ayah belum Islam, mungkin anak belum Islam, mungkin saudara mara belum Islam, mungkin abang belum Islam, mungkin adik bukan Islam. Bayangkan, meninggalkan mereka ahli keluarga yang disayangi, meninggalkan tempat tanah, ayam, itik, lembu sebagainya. Kita sanggup keluar daripada Melaka ni, Teluk Emas ni, hidup kat Kedah tanpa bawa sebarang apa pun. Kereta tinggal apa tinggal. Tak sanggup kita. Sahabat-sahabat tinggalkan segala-galanya. Tinggalkan segala-galanya. Belum tentu lagi berada di kota Madinah akan diterima oleh orang Madinah. Belum tentu lagi berada di kota Madinah boleh meneruskan perjuangan kehidupan di sana. Belum tentu lagi. Tapi bila Nabi sebut, pergilah. Nabi suruh pergi, maka pakat ramai-ramai pergi. Semua pergi. Semuanya meninggalkan kota Mekah ini semata-mata untuk pergi kota Madinah. Ikut kepada apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai gitu sekali. Gitu sayangnya sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ikut berlaku. Tinggalkan kota Mekah. Sebab itu dipilih tahun ini tahun pertama dalam tarikh Islam. Masuk tahun pertama adalah merupakan tahun hijrah. Sebab pada ketika itu Islam sudah berkembang. Pengorbanan para sahabat telah dinampak. Semua orang nampak. Nampak berlaku. Bayangkan kita sanggup tinggalkan harta kita. Kita sanggup tinggalkan ahli keluarga kita. Ini ditinggalkan berlaku semata-mata nak hijrah ke kota Madinah. Kita mungkin pernah dengar juga kisah siapa dia, Abu Salamah bersama dengan Ummu Salamah. Abu Salamah, Ummu Salamah, bayangkan lagi hebat ceritanya. Yang mana bila ada seruan untuk berhijrah ni, Abu Salamah dan Ummu Salamah bersama anaknya, kalau dah nama belaka tu anaknya nama Salamah lah, kan? Nak pergi hijrah. Tapi ahli keluarga Ummu Salamah ni tangkap Ummu Salamah. Wahai Abu Salamah, kalau kamu nak hijrah, pergi seorang-seorang lah. Buat apa kamu duduk kat sini? Buat apa kamu nak bawa anak bini kamu? Tak boleh. Kalau tak, tinggal kat sini. Jangan hijrah. Bayangkan anak isterinya tertahan pada ketika itu oleh keluarganya. Pergi juga. Bayangkan tinggalkan anak, tinggalkan isteri pada ketika itu, walaupun hati penuh dengan kerinduan, sayangnya kepada Ummu Salamah dan juga anaknya yang masih kecil pada ketika, pergi juga semata-mata nak berhijrah. Gitu dia. Pergi selesai hijrahnya. Ummu Salamah tertahan kat sini. Bayangkan ada peristiwa pula, datang keluarga Abu Salamah pula merebut akan anak tersebut sampai patah tangan anak tadi. Akhirnya dibenarkan, dibagi pergi. Dibawa. Bayangkan Ummu Salamah berada dalam keadaan yang sedih, anak di sana, suami di kota Madinah, suami pula berada dalam yang sedih. Bagaimana keadaan isterinya, bagaimana keadaan anaknya, terpisah pada ketika itu. Nak kata cinta tiga segi macam itulah. Sayang. Tapi hijrah diteruskan. Akhirnya keluarga Ummu Salamah ni tengok anaknya, tengok Ummu Salamah ni makin lama makin kering, makin lama makin susah, tak makan, tak lalu nak makan. Akhirnya dibenarkan untuk hijrah. Bila time hijrah ni, pergi seorang-seorang ni, bawa anak kecil, tapi sanggup dia. Ditanya oleh orang yang nak bawa kereta tu, kereta kuda ke kereta kambing ke, tak tahulah, kan? Yang nak bawa dia pergi tu, driver tanya, kamu tak takut ke pergi seorang-seorang? Hanya bawa anak kecil je. Dalam perjalanan yang jauh. Kita rumah kita lepas daerah pun dah risau. Ni bayangkan perginya bukan dalam masa 1 hari, perginya makan masa lebih kurang dalam 12 hari. Laju-laju pun dalam masa 9 hari. Bayangkan perjalanan daripada kota Madinah ke kota Mekah, ke kota Mekah ke kota Madinah. Macam itu. Punya jauh, bayangkan. Bagaimana dalam perjalanan apa yang dah jadi? Dia kata, ada yang bersama dengan kami. Allah bersama dengan kami. Tuhan kami bersama dengan kami. Perginya semata-mata nak hijrah, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah selamatkan perjalanan. Nak cerita bab hijrah ni, hijrah itu cukup satu pengorbanan. Satu pengorbanan. Hebat. Sebab tu diambilnya tarikh hijrah. Dan bagaimana bulan Muharram pula jadi bulan yang pertama? Agak-agak tuan-tuan dan puan, kenapa bulan Muharram ni jadi bulan yang pertama? Kenapa tak bulan yang lain disebutkan? Bulan Rabiul Awal ke? Kan? Bulan Syawal ke? Kan ada raya kan? Seronok juga bulan Syawal kan? Kalau siapa puasa dalam bulan Syawal 6 hari, hebat juga. Ada 2 bulan yang paling hebat. Bulan Ramadan 10 terakhir dan bulan Zulhijjah 10 yang awal. Tu antara bulan yang paling hebat. Kenapa bulan Muharram? Kenapa bulan Muharram yang dipilih? Sebab bulan Muharram ni
Sebelum bulan Muharram ada satu bulan yang hebat. Gitu dia. Sebelum bulan Muharram ada satu bulan yang hebat. Tu hadis yang saya bacakan, al-umratu ila umrati kafara lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Kan? Ada satu ibadah yang besar dalam bulan Zulhijjah, iaitu ibadah haji. Jadi ibadah haji merupakan ibadah yang cukup besar. Selepas bulan ini kita ambil bulan pertama dalam bulan Islam tu jadi bulan Muharram, bulan yang pertama. Kan, bulan Muharram jadi bulan pertama dalam bulan Islam. Jadi Muharram 1 Hijrah start mula. Kalau nak kira Nabi hijrah, Nabi sampai kota Madinah agak-agak bulan Muharram ke bulan apa? Nabi sampai kota Madinah pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Ramai yang tanya, betul ke Ustaz? Yang kami tahu Nabi lahirnya 12 Rabiul Awal. Tahun gajah kan? Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nabi sampai hijrahnya 12 Rabiul Awal. Bukan tahun gajah lah, tahun hijrah lah. Kan? Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Gitu dia. Kan? Nabi wafat pada tahun 12 Rabiul Awal 10 Hijrah ke 11 Hijrah? 11 Hijrah lah. Kan? 11 Hijrah. Sebab Nabi mengerjakan Hajjatul Wada pada 10 Hijrah. Tahun 10 Hijrah Nabi mengerjakan ibadah haji yang terakhir. 2 bulan setengah selepas daripada itu telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal. Gitu dia. Tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pula kisah hijrah Nabi? Asal hijrah Nabi pun ada cerita dia. Satu ketika golongan-golongan kafir Quraisy apabila mendapat tahu ataupun melihat ramainya di kalangan pengikut-pengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai mula dah masuk dalam agama Islam, maka timbul rasa nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menghentikan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka telah mengadakan satu mesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni asalnya Datuk Nabi yang buat. Asal Datuk Nabi yang binanya. Di kawasan Kaabah mereka buat satu perhimpunan nak hancurkan Islam, nak apa-apakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu satu cadangan. Ada cadangan macam-macam cadangan mereka ini. Mereka bagikan cadangan, kalau boleh kita tangkap Muhammad itu, kita ikatkan dekat unta. Kuda ke unta ke, ikatkan dan kita palu dia sampai jauh pergi. Sampai sesat di kat mana-mana, pergilah dia. Tapi golongan kafir ni mereka tahu, musyrikin ni mereka percaya. Muhammad itu bukan calon-calon orang. Niscaya dia akan selamat dan dia akan kembali balik. Kita tangkaplah dia macam mana, kita bawa dia pergi, dia akan datang balik. Kalau macam itu, kita tangkap dia, kita masukkan dalam kurungan. Letak dalam sangka di hadapan Kaabah. Biar semua orang tawaf nampak bagaimana seksanya Rasul mereka, Nabi mereka yang mereka anggap sebagai Nabi pada ketika itu. Macam ini, siapa masuk Islam, inilah akibatnya. Inilah balasan kepada mereka. Jadi ada pula yang membantah, tak boleh. Bayangkan kalau kita buat macam itu, niscaya kota Mekah ini akan jadi tempat pertumpahan darah. Pengikut kepada Muhammad ini, mereka ini amat setia. Mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka. Niscaya kalau kita tangkap Nabi mereka, ini yang akan terjadi, pertumpahan darah yang akan terjadi. Jadi pada ketika itu cadangan yang lain, satu cadangan menyatakan bahawasanya kalau macam itu kita bunuh aja. Kita bunuh aja. Maka di kalangan mereka mengatakan, bagaimana kalau kita nak bunuh? Kalau kita bunuh Nabi mereka, kalau kita bunuh Muhammad pada ketika itu, bayangkan niscaya ahli keluarganya
Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, niscaya mereka ni akan menuntut bela. Habis kita berterabur kita. Kalau begitu kita kumpulkan. Ini kata Abu Jahal. Kan? Abu Jahal ni namanya bapa bodoh. Kan? Tapi dalam bab bodoh, dalam bab ni dia pandai sikit. Kan? Dibagikan cadangan kalau boleh kita kumpulkan setiap kabilah yang besar-besar ni semua datang. Jadi niscaya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib ni takkan berani nak menuntut bela. Sebab 20 kabilah yang besar yang datang sekali pada ketika itu yang bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cadangan ni mereka terima, mereka laksanakan. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar selamba je. Itu pun masih lagi mereka tak mau menerima Islam. Dah nampak dengan mata kepala mereka. Nabi keluar daripada rumah tersebut sedangkan rumah telah dikepung oleh 20 pemuda yang gagah berani bersama dengan pedang yang telah diasah. Pedang yang dah diasah, pedang yang cukup tajam pada ketika itu. Bayangkan Nabi keluar. Wa ja'alna min bain aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan penghalang di hadapan mereka, di belakang mereka. Kan? Dan Allah butakan mata mereka. Mereka tak nampak pada ketika itu. Nabi keluar gitu je. Sampai taburkan pasir di atas kepala mereka. Sedar-sedar je apa dia? Sedar-sedar je apa dia? Ada pasir atas kepala. Nabi dah tak ada. Dia masuk dalam rumah yang tidur pada ketika itu adalah merupakan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang ada, orang lain tak ada dah. Nabi dah tak ada. Macam mana pula Nabi boleh keluar? Masih lagi tak mau memeluk agama Islam. Kalau terlena sekalipun, kalau tertidur sekalipun, takkan sampai 20 orang tidur. Takkan sampai 20 orang itu diletakkan di atas kepala mereka itu apa dia? Akan pasir-pasir, ada pasir pula atas kepala mereka. Tapi hati yang gelap tak mau menerima. Hati yang gelap tak mau menerima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya buat apa? Akhirnya meneruskan perjalanan Gua Sur. Kat Gua Sur tu pun kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi dalam Gua Sur. Dalam kat sini ada satu peristiwa yang hebat. Macam mana kita lihat betapa sayangnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat cukup sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bayangkan ketika mana sampai di Gua Sur, kisah laba-laba, kisah burung merpati itu tidak tahu tuan-tuan dan puan-puan dengar. Kan? Dah biasa dengar dah, saya tak nak ulang dah. Kan? Tapi nak ceritanya bagaimana kekasihnya sahabat-sahabat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat, bayangkan, namanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia masuk dahulu. Ditutup segala lubang-lubang yang ada pada ketika itu. Kan dalam gua kan kecil tu ada lubang-lubang. Kalau ada lubang, niscaya akan adanya binatang-binatang berbisa. Apa yang dilakukan? Ditutup gunakan kain semua sekali. Kain dah habis dah. Ada satu lubang lagi yang ada. Dia tutup menggunakan kakinya. Dan dibenarkan Nabi, dipanggil Nabi masuk. Dan Nabi pada ketika itu, dah sekian lama tu, tidur di atas pahanya. Tiba-tiba, Nabi terjaga. Mendapati air mata Abu Bakar tu pada ketika itu menitis. Wajahnya berada dalam keadaan yang cukup pucat, kesakitan, menahan kesakitan. Sampai air mata itu menitis. Kenapa agaknya? Sebab kakinya telah disengat oleh pada ketika itu. Kakinya telah disengat. Kaki kena sengat pada ketika, bayangkan. Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan kala jengking. Dalam keadaan yang amat sangat tu, sakit yang amat sangat, dia tak mengejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kejutkan Nabi. Buat apa nak kejutkan Nabi? Biarkan Nabi tu. Dia sanggup menahan kesakitannya, biar Nabi berada dalam keadaan yang lena sampai Nabi bangun.
Apa yang Nabi lakukan? Nabi ambil ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sapukan baik. Ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentuh je jadi baik. Kalau ludah kita tuan-tuan dan puan, kalau ludah saya pada ketika ini lari tuan-tuan dan puan balik. Kan? Saya tu ludah kat sini lari. Bayangkan. Tapi ini ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung cerita ludah ni tuan-tuan dan puan. Kan? Sahabat-sahabat ni, kalau Nabi ludah je, berebut mereka nak menadah ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ludah berebut menadahnya. Satu ketika dalam satu peristiwa, ada seorang Yahudi namanya Abu Rafiq. Abu Rafiq ni jahat. Kalau adalah orang di kalangan penyanyi-penyanyi yang hina Islam, ada pelakon-pelakon yang melakukan adegan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada cara nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalangnya siapa dia? Abu Rafiq. Bak kata dia ni dia rancang bermacam-macam, segala-galanya dia rancang. Dia rancang nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cara pun dia akan buat juga. Dialah dalangnya, dia orang kaya. Merupakan pembesar juga, orang besar. Macam raja juga di kalangan kabilah yang dipimpin oleh Abu Rafiq. Akhirnya seorang sahabat namanya Abdullah bin Atiq menggunakan kepandaiannya, cerita yang panjang. Akhirnya dia berjaya membunuh siapa dia? Abu Rafiq. Tapi dalam keadaan dia nak pulang itu, banyak tangga. Jatuh dia daripada tangga dan patah kakinya. Dia ambil serbat ikat kakinya. Balik dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Ya Rasulullah, aku telah selesaikan urusan Abu Rafiq. Dia kata aku dah selesaikan urusan Abu Rafiq. Apa Nabi lakukan? Nabi tengok kaki dia patah, ya Rasul. Kakinya patah, Nabi ludah di kakinya. Kakinya jadi baik. Baik kaki dia. Boleh bangun, boleh lompat. Ada satu peristiwa, sahabat-sahabat ni, ada satu perigi di mana satu perigi ini, perigi yang airnya payau. Airnya payau. Orang nak minum pun tak boleh. Minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ludah dalamnya. Jadi tawar airnya. Tawar air. Boleh diminum dan sebagainya. Satu kisah di peristiwa Ja'ranah. Pihak musuh telah membubuh siapa dia? Racun dalamnya. Perang ni, strategi perang, nak bagi orang mati cepat, bubuh racun. Tapi Nabi datang, Nabi ludah dalamnya. Akhirnya jadi baik. Jadi tawar. Orang boleh minum dalamnya, tak ada masalah. Tak ada sebarang masalah. Perkara dia adukan juga kepada Musailamah Al-Kazzab. Pernah dengar kisah Musailamah Al-Kazzab? Musailamah Al-Kazzab ni namanya Musailamah Al-Penipu. Dia menipu. Kan? Kerjanya menipu je. Tapi masalahnya orang panggil dia sebagai raja. Sebagai Nabi. Nabi palsu. Musailamah Al-Kazzab. Nabi palsu. Macam mana boleh terima dia sebagai Nabi? Sedangkan dia menipu. Dia pernah doakan orang yang matanya buta sebelah, jadi matanya dua-dua mata buta. Dia pernah doakan kepada satu orang yang kepalanya budak-budak kanak-kanak yang rambutnya tak berapa nak subuh. Bila dia doa, diusap kepalanya jadi botak, 7 keturunan botak. Dia pernah diminta untuk meludahkan dalam air. Dia ludah air jadi bangkai. Beza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata apa dia? Tu Nabi dekat Hijaz sana, kalau dia ludah air dalam perigi, air periginya jadi baik. Jadi boleh minum, tawar. Yang masin jadi tawar. Kan? Yang payau, yang busuk jadi baik berlaku. Jadi tolong ludahkan. Dia ludahkan saja, air itu jadi air bau-bau bangkai, tak boleh langsung digunakan. Tapi masalahnya masih lagi orang nak menerimanya. Masalahnya masih lagi orang nak menganggapnya sebagai Nabi. Sebab tu peperangan bersama dengan Musailamah Al-Kazzab ni
mengorbankan juga ramai di kalangan para sahabat. Nak lawan Nabi palsu, Nabi penipu ni pun ada pengikut dia. Sampai mengorbankan lebih daripada 70 orang para hufaz. Orang yang menghafaz akan Al-Quran. Jadi saya pendekkan cerita. Akhirnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kota Madinah. Begitulah sedikit sebanyak tentang peristiwa tersebut. Tapi apa yang saya nak sentuhkan? Kita lihat kat sini tuan-tuan dan puan. Sempena kita ingat peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita di kalangan kita yang tertanya-tanya, kenapa bila masuk je Ma'al Hijrah kita cerita pasal Nabi? Kenapa bila masuknya Isra' Mi'raj kita cerita pasal Nabi? Kenapa setiap hari kebesaran Islam kita menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Supaya hati kita ini sentiasa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat satu hadis. Ketika mana Nabi sedang baca khutbah, datang seorang sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ditanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bilakah berlakunya hari kiamat?" Nabi tak jawab. Bahkan Nabi tanya dia, "Ma'adattala?" Jangan duk tanya pasal hari kiamat. Tuan-tuan dan puan, hari ini ramai. Saya setiap tahun nak masuk Ramadan, datang mesej yang berjela-jela. Saya pun tak tahu. Tiap-tiap tahun kita terang benda yang sama. Datang ahli keluarga, datang jemaah yang pernah saya ceramahkan pun datang budak tanya. Kenapa dia tanya? Benda yang sama je. Bulan Ramadan ni kiamat ke? Tu soalan dia kan. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ada tanya. Ramadan kali ni kiamat ke? Sebab apa? Ada jatuh Ramadan tu hari Jumaat. Kan? Ada je macam-macam. Kalau Jumaat tu jatuh 4 kali, jatuh 5 kali. Jadi maksudnya hari kiamat. Betul, hari kiamat tu berlaku pada hari Jumaat, tapi tak tahu bila. Tak ada siapa yang tahu. Jangan duk cerita, jangan duk cari bilakah berlakunya hari kiamat. Jangan duk cari. Kita cari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adattala, apakah yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari kiamat. Solat ke tak solat? Ibadah dah cukup ke belum? Puasa qada tahun lepas dah ganti ke belum? Tanyalah, buatlah gitu. Bukan duk tanya bila berlakunya kiamat. Ni rasa-rasanya benda ni kiamat ni. Kiamat boleh berlaku bila-bila je. Sekejap lagi mati kita, itulah kiamat bagi kita. Mati pun merupakan satu kiamat. Jangan mati kiamat berlaku. Besok mati kiamat. Namanya kiamat kecil. Dah tak ada lah pintu taubat bagi kita pada ketika itu. Dah tak ada lah. Ya Allah, bangkitkanlah aku kembali supaya aku dapat beribadah padamu, supaya aku dapat solat, supaya aku dapat mengeluarkan zakat, supaya aku bersedekah dan sebagainya. Tak ada lagi dah. Kan? Habis, bye-bye berlaku. Habis berlaku. Apa yang Nabi jawab pada ketika itu? Ma'adattalaha. Tapi sahabat ni hebat. Sahabat ni jawab, ma'adattu kabirus salah wala kabirus saum, walakinni uhibbullah wa rasulah. Aku ni ya Rasulullah taklah banyak sangat. Dalam nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dalam melakukan ibadah solat ni tak banyak sangat. Yang wajib tu buat belaka. Yang sunat-sunat taklah banyak sangat buat juga, kan? Tak adalah setiap hari. Tajuk tu tak adalah banyak sangat buatlah, kan? 2 rakaat ke 4 rakaat ke contohnya. Puasa buat juga. Yang wajib buat, yang sunat-sunat ni buat juga, tapi taklah banyak sangat. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul. Sayangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab, anta ma'aman ahbabtah. Kamu ini akan dibangkitkan bersama dengan golongan yang kamu sayang. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan siapa yang cinta kepada Allah, siapa yang cinta kepada Rasul,
mereka akan dibangkitkan bersama dengan golongan yang mereka cintai. Pernah ada satu kisah dalam Al-Quran sebut, kan? Seorang sahabat bertemu dengan siapa dia? Nabi SAW. Nabi tengok wajahnya dalam keadaan yang pucat. Nabi tanya, kenapa wajah kamu pucat? Kenapa wajah kamu pucat? Bila Nabi tanya pada dia, kenapa wajah pucat? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni kalau satu hari tak dapat melihat kamu, ya Rasulullah, aku menggigil tubuh badanku. Aku satu hari tak dapat melihat kamu, ya Rasulullah, menggigil tubuh badanku, bergetar hatiku. Gitu sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan inilah mereka akan dibangkitkan ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman kamu inilah dia. Orang cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah golongan yang akan dibangkitkan bersama dengan para anbiya, kan? Para syuhada, dan sebaik-baik penamping itu siapa dia? Inilah dia, golongan ini. Golongan cinta pada Allah, cinta kepada Rasul. Dengar saja cerita tersebut. Seorang sahabat yang namanya Anas bin Malik, dia kata pada dia, inilah hari yang paling menggembirakan kami. Tak ada hari lain yang lebih menggembirakan kami melainkan pada hari ini. Kerana pada hari ini maksudnya Nabi kata pada dia, orang cinta pada Allah, cinta kepada Nabi, mereka akan dibangkitkan bersama dengan golongan yang mereka cintai. Sayang. Oleh kerana cintakan Nabi, cintakan Allah, mereka cukup rasa gembira, seronok. Sahabat-sahabat ni, kalau nak tukarkan ibu bapa dengan Nabi mereka, kan? Maksudnya kecintaan di segi kasih sayang, mereka utamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, datangnya bapaknya Abu Quhafah masuk Islam. Ayahnya datang saja pada ketika itu menangis dia. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis ni? Kamu tak gembira ke ayah kamu masuk Islam? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku lebih gembira kalaulah yang datang pada ketika ini Abu Talib, pakcik kamu. Kalaulah datang memeluk agama Islam pada ketika itu Abu Talib, kalaulah dia masih hidup, dia datang memeluk agama Islam, dia lebih gembira. Kerana kalau Nabi gembira, dia cukup gembira. Seorang sahabat Abu Qatadah dalam peperangan Uhud, bayangkan datangnya satu panah hampir-hampir kena pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat? Dia tadahkan wajahnya semata-mata nak hadang dari panah tersebut daripada terkena pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai terjuntai matanya. Banyak lagi kisah sahabat kalau kita nak perhatikan. Bagaimanakah kasih sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Rabi' ketika mana ditemui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai-sampai tengok dia pada ketika itu dalam keadaan yang cukup nazar, yang hampir-hampir nak mati pada ketika itu. Dia cuma tanya apa dia, bagaimanakah dengan keadaan Nabi? Kata Sa'ad, baik, Nabi selamat. Aku cuma pesan kepada kamu, pesanlah kepada sahabat-sahabat, lindungilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimanakah mereka ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka ini mampu pertahankan Nabi, mereka tak pertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pesan, jagalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun syahid pada ketika itu. Bayangkan, seorang seperti ini saya ada anak bini dia. Seorang seperti ini mestinya saya ada orang yang disayangi. Seorang seperti ini mesti ada ibu dan bapanya. Tapi dia hanya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana hampir wafatnya. Oleh itu, sanan saya pada diri saya dan sebagainya, perbanyakkan kita nak tunjukkan kasih sayang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyaklah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nak ikut sunnah Nabi ini banyak.
Kan? Banyak. Mula daripada pagi ni ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah boleh macam-macam sunnah yang boleh kita ikut. Macam-macam yang kita boleh lakukan. Tapi saya rasa masa tak mengizinkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya kalau balik kan tak sempat kan pukul 10 kan. Risau juga kan. Jadi saya rasa cukuplah sampai ke sini. Saya akhiri kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.